Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk tahun 4 hari ini kita nak belajar tentang tajuk anggaran. Apa itu anggaran? Kita layan dulu intro. Okey, murid-murid tahun 4 yang ada buku teks, tengok muka surat 13 dan muka surat 14. Kita nak tengok apa itu anggaran. Ini buku teks kamu. Okey, anggaran ni kita nak menganggar, kita tak tahu dalam satu bekas dia ada kuantiti dia berapa, tapi kita tak tahu, kita nak anggar, kita nak teka, kita nak tengok berdasarkan, tapi teka kita bukan sekadar main tembak-tembak je, tapi berdasarkan gambar yang logik. Okey, contoh kamu tengok dalam ni ada berbola air dalam balang A dan balang B. Okey, kalau kamu tengok balang A dia bagi tahu, tapi balang B dia tak bagi tahu. Jadi kita kena teka ataupun kita kena anggar bilangan dia, tapi berdasarkan logik. Okay, kalau kamu tengok bilangan A dan balang A dan balang B, siapa lagi banyak? A lagi banyak kan? Tapi dan B lebih sedikit. Bila kita nak teka, kita tak ataupun kita nak anggar, kita kena tengok logik lah. A tu lagi banyak. A tu 20,000. Okey, takkanlah kita nak kata dalam B ni ada 50,000. Kita kena berdasarkan logik. Kalau dia lebih sedikit, kita kena anggar lebih sedikit. Mesti tak boleh lebih daripada 20,000. Kita tengok dekat sini, lebih kurang bentuk dia lebih kurang nampak macam pecahan. Okey, kalau tengok dekat sini, dia bilangan berbola air dalam balang B macam lebih kurang separuh. Separuh daripada balang A. Kalau separuh, mesti lebih kurang, bukannya lebih banyak. Jadi lebih kurang tu hampir-hampir dalam 10,000. Murid ni dia teka 10,000. Yang ni lebih kurang 10,000. Dia kata ni, bilangan di dalam balang B mesti kurang daripada 20,000. Sebab kalau kita tengok dengan mata kita, tengok dalam balang B tu, dia lebih sedikit daripada A. A banyak. Takkan B tu lebih banyak daripada A. Ni murid yang bawah ni dia menganggar. 3 orang murid ni, Hazel, Vinod dan Anis ni, dia menganggar bilangan berbola air dalam balang B. Siapa yang lebih tepat? Okey, kalau kita tengok separuh daripada 20,000, kalau kita kira dalam bentuk lazim, 20,000 bahagi 2, separuh. 2/1, 2. Jadi, sifar, 0. Jadi kalau separuh lebih kurang 10,000. Okey, siapa yang paling tepat adalah Vinod yang paling tepat. Sebab kita tengok berdasarkan kita lukis tadi pecahan ni, nampak macam dia separuh daripada A. Okey, contoh seterusnya. Isi padu air di dalam kotak dalam kolam R dan T. R dan T kurang daripada isi padu dalam kotak S. Kita tengok dekat dalam gambar ni, isi padu kotak S ni, isi padu kolam S ni paling banyak. S paling banyak. S dan R dan T lebih kurang daripada S. Tinggi kolam S, apa yang dia cakap? Tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R. Okey, kolam R, cikgu lukis dalam bentuk kotak. Ini kolam R. Okey, satu je. Okey, dia kata tinggi kolam S hampir 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kali ini kolam S. 4 kali kolam R. Dia lebih tinggi daripada kolam R 4 kali. Dan tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R. T, okey, T kat sini 2 kali. 1, 2. Okey, T lebih kurang macam ni. Anggarkan isi padu dalam kolam S dan kolam T. Okey, yang sini dia bagi tahu R 4,000. 4,000 liter. Okey, R dia bagi tahu, tapi S dia tak bagi tahu, T pun dia tak bagi tahu. Kita kena anggar. Jadi kita anggarkan satu kotak ini bersamaan dengan 4,000. Kalau tengok T ada berapa kotak? T ada 2. Jadi 4,000 dengan 4,000. 4,000 dengan 4,000 jadilah 8,000 liter. Okey, itu untuk T kita anggar berdasarkan dia punya
ketinggian paras air dalam kolam. Kemudian untuk S, ni ada 4,000, ada 1, 2, 3, 4. 4,000, cuba tulis kat sini. Untuk kolam S, 4,000, ada 4 kotak, darab 4. Sifar, 16,000 liter. Jadi S, anggaran dia adalah 16,000 liter untuk kolam S. Okey, kalau yang ini, anggarkan bilangan manik dalam bekas A dan bekas B. Kita buat dia punya petak dia. Okey, bekas B ni, bekas yang tengah ni, dia bagi tahu dia punya bilangan. Tapi dalam bekas A dan bekas B, kita tak tahu. Jadi yang bekas yang kita tahu ni, kita bahagikan dia separuh dulu. Bagi dia jadi separuh. Okey, senang kita nak anggar. Separuh. Okey, separuh. Bila kita dah bahagi yang kita tahu tu separuh, kita nampak A sama dengan separuh. A sama dengan separuh. Jadi kita boleh buat 17,000 bahagi dengan 2. 2 darab 8, 16. 10. 2 darab 5, 10. Habis. Jadi ini sifar-sifar. Jadi A lebih kurang 8,500. Kemudian bila kita dah ada separuh, kita pecahkan dia macam pecahan. Cikgu pakai warna merah pula. Okey, kita pecahkan dia kepada suku. Ni 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian, maksudnya suku. Suku per berapa? Per dengan 4. Jadi B ni kita tengok, paras B ni lebih kurang sama dengan suku daripada 17,000. 1/4 daripada 17,000. 1/4 daripada 17,000 bersamaan dengan 17,000 bahagi dengan 4. 4 darab 4, 16. 1, 10. 4 darab 2, 8. 2, 20. 4 darab 5, 20. Sifar. Jadi kita dapat sini B ni kalau bersamaan dengan anggaran dia 4,250. Okey, itu anggaran. Okey, kalau dalam soalan B pula, isi padu air dalam botol C. Okey, kita lukis dulu yang botol C yang kita tahu nilai dia berapa mililiter ni. Kemudian kita bahagi kepada separuh. Okey, separuh dia lebih kurang macam ni. Okey, adakah dalam botol C tu dia separuh? Separuh dia macam ni. Dia tak separuh. Okey, kita cuba bahagi kepada 4 bahagian. Dia lebih kurang sama dengan sini. Daripada bawah pergi ke atas ada 1, 2, 3. 3/4. Daripada semua ada 10,000. Okey, dia 10,000 pula. 10,000 mililiter. Bilangan isi padu air dalam botol C lebih kurang 3/4 daripada botol yang dia bagi tahu nilai dia. Jadi 3/4, 30,000 per 4. 30,000 bahagi 4. 30,000 bahagi 4. 4 darab 6, 4, 24. 4 darab 7, 28. 2, 10, 8, 2, 20. 4 darab 5, 20. Ini sifar-sifar. Jadi isi padu dalam botol C lebih kurang 7,500 mililiter. Kalau tengok dia punya tu, mestilah logik. Okey, ini 10,000. Kalau kurang, 7,500. Takkanlah 10,000. Tiba-tiba C ni kamu kata 30,000. Sedangkan dia lebih kurang daripada botol yang sebelah dia. Jadi bila kita buat anggaran, kita mesti bagi jawapan yang logik. Okey. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.